أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung perbahasan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116 dan 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون صدق الله العظيم. Mereka mengugut dengan berkata, jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyiarkan agamamu, wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang dirajam, yakni diambil tindakan. Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
ayat 116 dan 117 yang kita baca pada malam ini adalah merupakan ayat-ayat permulaan kepada kehancuran dan kebinasaan kaum Nuh alaihi salam. Dimulakan dengan ancaman mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam, di mana kita telah melihat pada bulan yang telah lalu bagaimana pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh, termasuk kaumnya yang ikut pemuka-pemuka tersebut, telah meminta kepada Nabi Nuh supaya tidak meneruskan agenda dakwah itu, kerana kata mereka, kebanyakan yang ikut engkau wahai Nuh adalah mereka yang lemah, arzalun, tak punya kedudukan, miskin, susah. Maka mereka merasa satu bentuk allergic, satu bentuk tidak selesa kalau mereka bersama dengan Nabi Nuh yang di dalamnya adanya mereka-mereka yang miskin, yang tidak punya kedudukan. Kita dah baca dah bulan lepas, Nabi Nuh jawab, "Wa ma ana bitaridil mu'minin." Aku takkan meninggalkan mereka. Aku takkan tinggalkan mereka yang miskin ini. Kerana in ana illa nadhirum mubin. Kerana tugas aku hanya menyampaikan peringatan, amaran. Tak kira miskin, susah, kaya, senang, aku adalah nadhirum mubin. Itu kita dah baca bulan lepas. Maka mereka melihat Nabi Nuh tidak berganjak daripada tindakannya itu. Lalu melalui ayat 116 ini, kita melihat muqaddimah kepada amaran dan ancaman yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengugut, la illam tantahi, sekiranya engkau tidak berhenti, tantahi ataupun menamatkan, senang faham, berhenti dan menamatkan, tantahi. Itu yang kita boleh baca inda sidratil muntaha. Sidrah al-muntaha, tantahi, makna berhenti. Last sekali Nabi sampai di sidratil muntaha. Sidrah, pohon sidir, pohon bidara. Muntaha, penamat sekali, last sekali, habislah, tak ada dah lepas tu melainkan arash Allah. Itu maksud tantahi atau tantaha, maknanya berhentilah, habislah, begitu. So mereka kata ke Nabi Nuh, la illam tantahi muntaha,
atau boleh kita sebut garisan penamat. Kalau berlari, berhentilah situ, garisan penamat. Habis. Maknanya, kamu kena berhenti. La illam tantahi. Kalau kamu tidak berhenti, muntaha, last sekali. Kamu tidak berhenti daripada dakwah ini, latakunanna minal marjumin, kamu akan termasuk di kalangan manusia marjumin, rajam, marjumin, dilontar, dihukum, ambil batu baling ke apa saja. Maksud rejam begitulah, ambil batu baling. Orang yang sudah berkahwin, berzina, sabit kesalahan, direjam sampai mati. Maka bila kata rejam sampai mati, guna batulah. Batu yang sederhana besarnya dilontarkan pada dia sampai dia mati. Rejam. Rejam begitulah kita faham. Marjumin, kami akan rejam dengan batu kalau kamu tidak berhenti daripada meneruskan agenda dakwahmu. Secara umum kita menyebut itulah tindakan. Itulah bentuk tindakan yang akan dikenakan terhadap mereka yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimat, kena faham surah Asy-Syu'ara turun di Makkah. Maka bila Allah cerita begini, maka dia khas asbab turun ayat tentulah untuk memberi ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi juga akan menghadapi benda yang sama. Itu turun ayat begitu, mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu, wahai kekasihku, bila aku cerita Nuh kena rejam dan rasul-rasul yang lain pun begitulah, maka standby, kamu juga akan kena. Itu maksud dia. Selain daripada ia menjadi satu sunnah peraturan yang disusun oleh Allah, di mana ada Islam, di situlah ada kebatilan. Di mana ada benda benar, di situlah ada benda tak betul. Itulah sunnahnya. Persoalannya, kita belah mana. Itu saja. Tuan-tuan muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat-ayat seperti ini, maka Nabi faham dia juga akan mengalami perkara yang sama. Tidakkah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril di Jabal Nur, tidakkah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah mencari jalan untuk menenteramkan Nabi bila mana Nabi merasa terkejut, hampir demam Rasulullah, kerana selama hampir 4 tahun Nabi berkhulwah di Jabal Nur di Gua Hira. Start umur 36 sampailah Iqra umur Nabi 40. Maknanya 4 tahun
tenang, damai, tak ada gangguan apa-apa. Habis seminggu dua, turun pula, siapkan bekal, naik pula ke Gua Hira. Begitulah 4 tahun tenang, elok. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan tubuhnya yang besar. Disebut oleh mufassirin, Jibril memakai pakaian berwarna putih. Lagaknya seperti seorang lelaki memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi tidak pernah nak terfikir benda itu. Dahlah peluk, suruh pula baca sesuatu yang Nabi tak dapat tunaikan. Maka Nabi pulang balik. Maka Khadijah main peranan. Ketika melihat Nabi menjadi takut, pucat lesi dengan peristiwa itu, maka Khadijah bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Ini sepupu Khadijah. Naufal ialah pak saudara Khadijah. Maka ia adalah sepupu kepada Khadijah. Seorang yang pakar mahir dalam Taurah dan Injil. Kita nak tengok ayat 116 ni. Bila Allah kata siap wahai Nuh, kamu akan menerima ujian, marjumin, kamu akan direjam, diambil tindakan. Maka bila turun ayat ni Nabi tahu dah, standby aja. Cuma bila yang tu Nabi tak tahu. Maka Khadijah jumpa Waraqah. 2 kali pertemuan. Pertama, Khadijah sendiri jumpa Waraqah. Lalu beritahu kepada Waraqah apa yang telah dialami oleh Rasulullah. Maka Waraqah terus berkata, Qudus, 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 hadzan namus ata Musa. Itu yang dia sebut. Dia kata, wahai Khadijah, Qudus, Maha Suci Allah, hadzan namus, itulah dia namus. Namus dalam Taurah adalah Jibril. Quran sebut Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Ada ayat dalam Al-Baqarah tentang malaikat Jibril. Boleh baca dengan Jibril, dan di luar Quran kita boleh sebut Jibrail. Dua-dua boleh. Cuma Quran Jibril Allah sebut. Baik. Dalam Taurah Injil namus. Wahai Khadijah, hadzan namus ata Musa. Itulah dia malaikat Jibril atau namus dalam Taurah yang pernah datang bertemu dengan Musa alaihi salam. Dan ada tambahan dari ucapan Waraqah kepada Khadijah. Beritahu dia, linabiyyi hadhil ummah. Beritahu dia, wahai Khadijah, dia akan menjadi nabi bagi umat ini. Khadijah balik cerita. Nabi duk terpinga-pinga lagi. Itu pertemuan pertama. Pertemuan yang kedua adalah pertemuan Rasulullah sendiri dengan Waraqah. Ketika Nabi sedang bertawaf, tiba-tiba Nabi melihat Waraqah. Mengikut riwayat, Waraqah seorang yang buta kedua mata.
tetapi tajam mata hatinya. Maka Nabi mendatangi Waraqah dan berkata kepada Waraqah apa yang telah dia alami sama macam yang Khadijah cerita. Maka lantas Waraqah menjawab, laqad ja'akan namusul akbar alladhi ja'a Musa. Wahai Muhammad, telah datang, sesungguhnya telah datang kepadamu akan namus, iaitulah malaikat Jibril, sama seperti dia pernah datang kepada Musa. Nabi duk ingat, berhenti takat tu aja. Tiba-tiba Waraqah menyambung ucapannya dengan menyebut 4 benda besar yang Nabi jadi terperanjat. Menyebut 4 perkara besar yang menyebabkan Nabi macam tak percaya. Waraqah kata jaga. Pertama, bahawa kamu akan didustai. Kamu akan kadzabannah. Kamu akan didustai. Nabi jadi macam tak percaya. Seorang lelaki yang mereka gelar dengan Muhammad Al-Amin, seorang lelaki yang mereka kenal dengan akhlak-akhlak yang baik, tiba-tiba kamu, kata Waraqah, latukadzabannah, kamu akan didustai. Nabi jadi pening. Ya betul, Nabi tak nampak lagi ke depan. Tapi itulah realitinya. Bila berlaku dakwah, tidakkah mereka mendustai Nabi? Mesyuarat demi mesyuarat mereka buat di Darun Nadwah, mengambil keputusan demi keputusan untuk mendustai Nabi. Dalam keadaan mereka akhirnya sepakat melalui keputusan muktamad yang telah dipersetujui oleh seorang pemimpin Makkah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Bincang punya bincang, iaitu mesyuarat dalam bentuk bincang nak bagi gelaran, nak dustakan Nabi, nak bagi gelaran tu. Gelaran apa? Bincang punya bincang. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah daripada Bani Makhzum. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah pemimpin Makkah yang paling kaya sekali. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah ayah saudara pak nakan kepada Abu Jahal. Dan Al-Walid ada anak namanya Khalid. Khalid ibni Walid adalah sepupu Abu Jahal daripada Bani Makhzum. Maka dialah Al-Walid bin Al-Mughirah, dialah yang telah memutuskan keputusan kita kena panggil dia ahli sihir. Setuju? Sebelum tu dukun lah, ahli syair lah. Last sekali sihir putus oleh Al-Walid. Didustai Nabi. Seorang yang mereka kenal akhirnya digelar ahli sihir. Mereka putus dalam mesyuarat. Mereka ambil tindakan melalui program musim haji. Mengikut Abu Bakar Sirajuddin dalam kitabnya, apabila sampai musim haji, Abu Jahal akan mengadakan roadblock
sekatan-sekatan untuk masuk ke Makkah. Orang luar datang, Yaman, Syria, apa semua datang untuk menunaikan haji. Termasuk geng Madinah, Yathrib, Aus dan Khazraj. Mereka pun sampai di musim haji. Maka Abu Jahal buat roadblock di sempadan Makkah. Jalan masuk. Roadblock. Bukan nak cek lesen unta ke apa, tak ada. Roadblock adalah untuk memberitahu. Mereka sampai aja, Abu Jahal and the gang akan tahan. Kata hampa nak buat haji, ya, jaga no. Nanti masuk Makkah, dah ada dah seorang ahli sihir yang paling hebat. Kata Abu Jahal, hampa jangan dengar cakap dia. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Astaghfirullahaladzim. Tu kerja Abu Jahal. So hampa berhati-hati. Hampa masuk, hampa tawaf ke apa, hampa jaga. Orang ni cukup bahaya. Dialah ahli sihir yang paling hebat. Jaga elok-elok, kata Abu Jahal. Pakak percaya semua. Walaupun ada yang tak percaya. Dan ada seorang individu yang dia persetankan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab pun sama ada. Dia persetankan. Dia kata, aku tak percaya cakap hampa, pergi mampuilah hampa. Aku nak jumpa lelaki itu. Maka yang persetankan Abu Jahal dan Abu Lahab tidak percaya cakap Abu Jahal dan Abu Lahab ialah Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar dia kepala gangster. Dia tak peduli. Dia puak gangster Ghifar. Ghifar ialah gangster padang pasir. Mereka menguasai padang pasir. Siapa saja lalu nak pergi Syam berniaga, agak-agak mereka nak rompak, mereka rompak lah. Kalau mereka okey hari tu angin elok, mereka biar lah. Geng tu, gangster tu dia panggil Ghifar. Ketua dia Abu Zar. Hampa silap orang lah, hampa nak warning. Abu Zar kata, aku tak peduli. Aku tak peduli, aku nak pergi jumpa dia. Sebab Abu Zar sudah mendengar berita Islam tu daripada orang lain. So dia sudah tertarik hati. Maka dia kata dekat Abu Lahab, mampu hampalah, berkuat begitulah. Aku tak peduli, aku akan jumpa dia. Abu Lahab tak boleh kata apa, duk tengok itu. Dan akhirnya Islam Abu Zar. Ini nak sebut mereka ambil yang itu. Dustakan Nabi. Paling mereka suka ialah gelaran ahli sihir. Dan itulah yang mereka putuskan atas persetujuan pemimpin mereka Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada Khalid dan pakcik kepada Abu Jahal. Muslimin dan muslimat. Waraqah sebut yang tu. Nabi kata biar betul. Aku akan didustai. Satu. Yang kedua kata Waraqah, wala tu'zayannah, engkau akan disakiti. Tadi didustai. Kata Waraqah hang siap nombor dua. Wala tu'zayannah, engkau akan disakiti. Jadi sungguh. Lempar najis unta atas belakang Nabi. Najis unta, perut isi perut unta yang kotor tu. Lempar belakang Nabi. Ada yang ludah Nabi. Ludah. Seperti Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang meludah Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah, akan kupisahkan lehermu, kepalamu, akan kuceraikan di luar kota Makkah. Dan ia terjadi pada waktu perang Badar. Uqbah yang ludah Nabi
telah dipancung oleh Saidina Ali, walaupun dia tidak mati dalam peperangan Badar, dia menjadi tawanan, tetapi arahan Nabi bunuh. Kena ingat, ini hak Nabi. Walaupun Nabi ini Masya Allah sebaik-baik manusia, tapi ada kala Nabi bertindak begitu. Termasuk seorang Yahudi. Dalam sejarah tuan-tuan, hanya ada seorang Yahudi yang Nabi panggil sahabat, Nabi offer sahabat, siapa nak bunuh dia. Nabi buka tenda, senang faham. Ada seorang Yahudi yang lain tu secara ramai-ramai Nabi halau, Nabi perangi. Tapi ada seekor Yahudi yang Nabi panggil sahabat, Nabi offer, Nabi kata siapa nak bunuh dia? Siapa boleh pergi bunuh dia? Nabi kata, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Kalau kita pergi Madinah, di luar Madinah jauh sikit, kita boleh ziarah kota Ka'ab Al-Ashraf. Masih ada kesan-kesan dia, walaupun dah 1000 tahun. Situlah kampung dia, Ka'ab Al-Ashraf. Seorang pemimpin Yahudi yang paling kuat mencaci Nabi, yang paling kuat mencaci Islam, Nabi tak boleh bagi muka dah. Maka Nabi offer sahabat, satu-satunya Yahudi yang Nabi buka tenda bunuh. Tu Nabi. Sebaik manusia, tapi ada tahap dia. Maka bangunlah Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat dari Aus. Muhammad bin Maslamah kata, saya, wahai Rasulullah, saya akan bunuh dia. Nabi kata, pergi. Kenapa Muhammad bin Maslamah? Kenapa Nabi tak bantah? Kerana Nabi tahu Ka'ab bin Al-Ashraf adalah rakan baik kepada Muhammad bin Maslamah. Mereka kamceng. Sampai Muhammad bin Maslamah tahulah, kalau Ka'ab isa okok gudang garam ke danghil, dia tahu. Bau asap tu dia tahu. Punya kamceng sampai tahap tu. Punya berkawan sampai tahu sampai tahap tu. Maka Nabi kata pergi. Maka Muhammad bin Maslamah, dia tahu kegemaran Ka'ab ialah Ka'ab bin Al-Ashraf amat gemar bau minyak wangi. Ini hebat mereka berkawan. Ka'ab bin Al-Ashraf dia suka bau minyak atar. Maka apa Muhammad bin Maslamah buat? Dia lumur tubuh dia dengan minyak atar yang wangi. Dia pergi belah malam. Dia pun berilah salam apa semua, salam keselamatan apa semua. Ka'ab tanya siapa tu? Kata geng hang lah Muhammad bin Maslamah. Dia dengar tu, buka pintu rumah tu. Mengikut riwayat di luar rumah, buka pintu gerbang. Masuk. Lalu diajak Muhammad bin Maslamah masuk ke dalam rumah. Muhammad bin Maslamah kata tak apalah, kita sembanglah sambil jalan-jalan ambil angin di luar rumah. So sambil berjalan terhidu bau minyak atar yang kuat yang dipakai oleh Muhammad bin Maslamah, yang menyebabkan Ka'ab bin Al-Ashraf dia jadi apa kita nak kata, macam histeria. Dia jadi satu macam. Macam orang dapat rokok lepas buka puasa, lagu tu lah. Dia jadi satu macam perasaan dia. Dia tak boleh. Muhammad bin Maslamah tahu benda ni. Allah wanginya engkau, kata Ka'ab. Aku macam ni lah, kata Muhammad bin Maslamah. Dia kata cuba engkau cium aku di bahagian perut. Dia pakai jubah. Aku lumur banyak minyak di situ. Lalu Ka'ab bin Al-Ashraf pun tunduk dan cium di bahagian pusat Muhammad bin Maslamah
yang dilumur minyak yang banyak, menyebabkan dia tidak sedar ketika itu Muhammad bin Maslamah sedang memegang kerambitnya. Dia tunduk aja, dia rodok perut habis mampu. Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu cerita pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Rodok dengan kerambit, mati, terperanjat, dia tak sempat nak kata apa. Mati di tangan Muhammad bin Maslamah. Siapa suruh bunuh? Rasulullah. Ini seko-sekonya Yahudi, satu-satunya Yahudi yang Nabi arah pergi bunuh. Itu Rasulullah. Sabar ada had sampai ke tahap itu. Baik, Nabi disakiti. Tadi didustai. Nombor 2, walatu zayyannah. Engkau akan disakiti, wahai Muhammad. Allah, sampai ke Taif, batu sampai. Bukan ada salah apa pun. Nak ajak qul la ilaha illallah. Tu aja, batu sampai. Di Makkah lagilah teruk, terutama selepas kewafatan Khadijah dan kematian Abu Talib, maka tindakan drastik terhadap Nabi menjadi-jadi. Body contact menjadi-jadi. Nabi disepak, Nabi diludah lagi kuat, sehingga Nabi membawa dirinya ke Taif untuk berdakwah. Dan akhirnya Isra dan Mi'raj selepas Taif. Tuan-tuan, itu nombor 2. Siapa cakap? Waraqah. 3, Waraqah kata, wala tukhrajannah. Engkau akan dihalau. Mu Nabi tak pening. Engkau akan dihalau, kata Waraqah. Nabi penduduk asal. Nabi lahir di kota Makkah. Bukan lahir di Yaman orang luar. Nabi lahir di Makkah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan bumi kelahiran Nabi. Nabi lahir di rumah yang kita boleh ziarah tu, yang sekarang ini jadi maktabah, jadi perpustakaan. Rumah Nabi lahir tu sampai lah duk ada. Boleh pergi ziarah walau tak boleh rapat. Oleh duk marah rapat-rapat, kita duk luar tu kita ceramah sikit, doa. Ambil berkat di tepi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni rumah Siti Aminah. Situlah tapaknya. Situlah Nabi lahir. Bukan orang lain. Kegembiraan Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Dan akhirnya Suwaibah, hamba abdi dia, dibebaskan bila Nabi lahir. Dan Suwaibah menjadi ibu susuan Nabi. Maka menjadi mahramlah Nabi dengan Suwaibah. Mahram kerana susuan. Maka menjadi mahramlah kepada Nabi anak-anak Suwaibah yang perempuan. Tidak boleh dikahwini kerana anak-anak ibu susuan menjadi mahram kepada saudara susuan. Datanglah hukum itu. Termasuk menyusu dengan Suwaibah ialah Saidina Hamzah dan seorang perempuan yang bernama Shima. Shima seorang perempuan yang menyusu dengan Suwaibah menjadi saudara susuan Rasulullah. Termasuk pakciknya Hamzah juga pernah menyusu dengan Suwaibah. Ini Nabi lahir di situ. Tiba-tiba Waraqah kata, wala takhrajunnah. Engkau akan dihalau. Ya betul. Nabi jadi heran. Dalam mereka tengok Nabi dengan sebaik-baik akhlak. Nabi tak dakwah lagi waktu tu. Tapi Waraqah sudah sebut benda-benda ini kepada Rasulullah. Halau. Apa dia tu? Hijrah. Sampai tahap tinggal bumi Makkah. Pergi ke Madinah. Bukan kata Nabi. Para sahabat.
meninggalkan bumi kelahiran, pergi ke bumi yang asing bagi mereka. Akhirnya bumi bertuah, nama dia Madinah, menjadi bumi yang bertuah kerana menyimpan jasad yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Bakrin dan Umar yang bersama dengan Rasulullah di dalam Masjidin Nabawi. Tuan-tuan, Nabi terpinga-pinga, orang macam aku akan dihalau. Orang baik, bukan orang jahat. Part 3. Dan yang keempat, walatuqatalannah, dan engkau akan diperangi. Lagi sekali Nabi penin, mereka nak perang dengan aku. Akhirnya Badar, akhirnya Uhud. Allahu Akbar, tuan-tuan oi. Bermula dengan Badar. Nabi tak pernah terfikir nak perang Badar. Sahabat tak pernah terfikir nak berperang dalam perang Badar. Kerana tahu perang Badar ni bukan kecil anak. Perang lawan adik-beradik. Perang lawan sepupu, saudara mara yang masih belum berhijrah, yang duduk dengan Abu Jahal. Bukan main-main perang Badar. Sahabat pun peringkat awal tak nak perang. Tapi siapa yang start perang? Abu Jahal. Walatuqatalannah, kata Waraqah. Start perang mereka. Kalah, tak puas hati, pergi pula ke Uhud. Allahu Akbar. Ya Rab, yang kita ziarah Badar boleh ziarah, Uhud boleh ziarah. Lah dah ada masjid. Kan, di kawasan Uhud sudah ada masjid yang besar. Dulu masjid tu apa dia? Di situlah, untuk pengetahuan, masjid di Uhud itulah perkhemahan Rasulullah. Nabi punya khemah situlah dalam perang Uhud. Dan ni Bukit Pemanah, bawah belah kanan masjid. Situ khemah Nabi. Yang ni Bukit Pemanah, sebelah kiri sekarang dah ada sekolah tadika. Dulu tak ada. Sekarang dah dibina sebuah sekolah rendah. Pak Arab punya sekolah rendah. Macam pastilah tadika. Maka apa di situ dulu? Itulah dia tapak Rasulullah jatuh dalam lubang dalam perang Uhud. Tapak dia sekarang sekolah rendah. Siapa pergi umrah ingat saya sebut ni. Ingat yang saya sebut ini, masjid di Uhud adalah khemah Nabi, tapak khemah Rasulullah dan sahabat. Manakala depan dia ada sekolah rendah. Sekolah rendah macam pasti tadika budak-budak. Itulah tapak, mereka gali lubang dan Nabi jatuh ke dalam lubang itu. Dan Alhamdulillah saya sudah sampai di tempat yang sahabat berkumpul melindungi Nabi dengan tubuh mereka di bawah kaki Bukit Uhud. Sampai dah kita, Alhamdulillah. Itu pun dengan bantuan pelajar-pelajar Madinah. Kita tahulah Uhud, tapi spot dia belah mana? Had Nabi yang sahabat kepung Nabi, panah datang mencurah-curah sehingga Talhah bin Ubaidillah tersungkur jatuh dengan panah tercacak di belakangnya sambil memeluk kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan Talhah tidak mati syahid. Sebab itu kata Abu Bakrin, apabila kamu menyebut perang Uhud, kamu jangan lupakan Talhah. Kerana Talhah digelar si syahid yang masih hidup. Itu gelaran dia. Hancur belakang ni. Penuh dengan panah. Dia tak tahan dah. Tak boleh nak pegang Nabi dah. Tak boleh nak lindung dah Nabi. Dia jatuh dan peluk kaki Nabi. Maka sahabat tarik Nabi, bawa lari ke sebuah gua. Dia panggil Maharis. Gua Maharis. Gua yang tengah-tengah tu. Yang tuan-tuan tengok di Banjaran tu. Ada tengah-tengah tu. Itu dia panggil gua Maharis. Sahabat tarik. Allahu Akbar. Dengan baju besi Nabi. Tuan ingat sikit punya bayang suasana waktu tu. Berkecamuk dengan perang, dengan baju besi Nabi. Nabi pakai 2 lapis baju besi. Perang Uhud, Nabi pakai 2 lapis baju.
Kata para ulama, selapis beratnya 30 kilogram. Bayang Nabi pakai 2 lapis 60 kilogram. Itulah baju besi Nabi. Bayang Nabi tengah duk luka, panah singgah di pipi. Sahabat tarik, bayangkan sahabat pun tengah luka waktu tu. Ya Allah, ya Tuhan, jihad. Sehingga Nabi dah letih, tak larat nak panjat tu tuan-tuan oi. Tinggi juga bukit tu, Gua Maharis tu tinggi. Lalu Umar radhiyallahu anhu, bila sampai satu batu yang Nabi dah tak larat dah, maka Umar kata, ya Rasulullah, pijak bahu aku. Allahu Akbar. Umar pun tunduk, Nabi pijak bahu Umar, Nabi step atas batu dan masuk ke dalam gua. Lalu Nabi bersabda, bila Nabi pijak saja bahu Umar, Nabi bersabda, Umar, engkau ahli syurga. Ya Karim, ya Allah, ya Tuhan. Subhanallah. Ini sedikit daripada Uhud. Kita berdiri tu walaupun jalan tu lah dah jalan tar, sudah ditar. Tapi situlah kata pelajar Madinah yang bawa saya. Sinilah tempat Nabi dan para sahabat mengepung Nabi sebelum naik ke Gua Maharis. Dalam keadaan Nabi luka dan dalam gua itulah buka tu yang tercucuk. Maka Abu Ubaidah menggigit besi-besi yang cangkuk pipi Nabi sehingga tanggal gigi Abu Ubaidah 2 batang di depan. Punya kerah besi tu. Gigi tanggai, coba bayang. Gigi tanggal. Kerah mana besi tu? Hak cangkuk pipi Nabi. Darah mengalir-ngalir. Allahu Akbar. Ya Karim lah, mereka macam tutup gua tu, tak bagi masuk. Ya Allah, siapa pernah masuk boleh bau wangi, bau darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang masuk sebut memang bau wangi lah, mereka tutup dah, tak bagi masuk. Lagu itulah Pak Arab, tak upaya dah kita. Ni nak jual arak pula lah, macam-macam. Kan? Keluar berita, mereka nak jual arak pula. Mampus. Tak tahulah kita naik penin dah perkara-perkara yang menandakan akhir zaman semakin dekat. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Waraqah kata, termasuklah lepas tu Ahzab, dan selepas Ahzab itulah mereka agak kendur. Badar, Uhud, Ahzab. Selepas Ahzab itulah mereka macam terpukul kerana 10,000 tentera tak boleh makan Nabi dan sahabat 3,000 lebih. Allah pukul dengan angin puting beliung. Lepas daripada Ahzab, berlakulah Hudaybiyah. Selepas Hudaybiyah itulah mereka semakin lemah. 8 Hijrah Fathul Makkah. Tetapi apa yang Waraqah sebut adalah benda yang benar. Bahawa kamu walatuqatalannah, kamu akan diperangi wahai Muhammad. Lalu Waraqah menutup kalamnya dengan menyebut, wala in ana adraktu dzalikal yaum lanansurannallaha nasran ya'lamun. Hei Muhammad, la in adraktu, sekiranya aku ini adraktu, aku sempat bertemu pada hari itu. Adraktu zalikal yaum, aku sempat jumpa hari engkau disakiti, engkau dibohongi, engkau diperangi, engkau dihalau. Kalau aku sempat, lain adraktu, kalau aku sempat akan hari itu, zalikal yaum, kalau hari itu aku sempat, makna jauh lah, disebut dengan zalika. Kalau hadza dekat lah, zalika ismun isyarah, tunjuk benda jauh. Waraqah pun tahu dah benda tu nak berlaku, tapi jauh lah. Sebab tu dia tak sebut hadzal yaum. Kalau hadza dekat, zalika jauh, maka dia sebut zalikal yaum, pada hari itu kalau aku masih hidup, lanansurannallahu nasran ya'lamun, ya'lamuh, aku akan tolong engkau wahai Muhammad untuk membela agama ini dengan pertolongan yang amat diketahui oleh Allah. Itulah ucapan Waraqah. Maka bila Nabi pulang,
akhirnya berlakulah apa yang disebut oleh Waraqah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Waraqah tidak sempat bersama Nabi, dia mati awal. Sehingga dia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia ahlul kitab yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Waraqah. Maka bila turun ayat ni, Nuh, kamu akan direjam. La illam tantahi lanarjumannakum. Kami akan rejam kamu. Maka itulah bentuk ayat yang Allah beri pada Nabi supaya Nabi standby. Standby. Lepas ni kena. Macam Nabi Nuh kena. Tindakan demi tindakan. Sebab itulah berlaku tasliyah kepada Nabi. Apa dia tasliyah? Hiburan. Tasliyah makna hiburan. Allah hiburkan Nabi. Bila mati, wafat Khadijah, mati Abu Talib, pergi Taif batu, balik itulah berlaku tasliyah. Berlaku satu hiburan. Apa dia? Isra' dan Mi'raj. Tu hiburan tu untuk Nabi. Bukan sekadar hiburan menenangkan Nabi, tetapi menguatkan lagi semangat Nabi. Sebab antara Rasul yang Nabi jumpa di langit, mengikut riwayat yang sahih, ialah Nabi Yusuf. Allah nak ajar Nabi, ini saudara kamu Yusuf. Apa dia tak kena? Perempuan goda dia, ujian besar, sampai kena penjara. Dia tak buat apa pun, dia tak salah pun. Nabi tengok, oh Yusuf. Allah nak beritahu Nabi, beginilah keadaannya. Allah hiburkan Nabi. Walaupun teruk kamu, ini saudara kamu Yusuf. Kena juga. Lalu Nabi kata, Yusuf adalah separuh kecantikanku. Lawa Nabi Yusuf tu, separuh Nabi. Nak bayang Nabi lawa mana? Tara Nabi Yusuf pun, waqatta'na aydiyahun. Perempuan-perempuan Mesir melukakan jari kerana cantiknya Yusuf. Nabi lagi tak boleh nak bayang. Allahu Akbar. Allah jumpakan Nabi dengan Nabi Musa. Apa Nabi Musa tak kena sampai jumpa laut? Kita baca dah kisah dia sebelum ni. Sampai jumpa laut, sampai tak tahu nak pergi mana dah. Punya dakwah. Ini jumpa Nabi Ibrahim. Sampai kena lempak dalam api. Last langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ni ayahmu, bapakmu Ibrahim, wahai Muhammad, kata Jibril. Nabi Ibrahim sedang bersandar di salah satu tiang di Baitul Ma'mur. Orangnya rendah-rendah, kecil, pendek. Taklah setinggi sangat macam Nabi Musa. Nabi Musa tinggi. Maka dia, Nabi Ibrahim, adalah Rasul yang digelar Abul Anbiya wal Mursalin. Bapa segala Nabi dan Rasul. Makanya dia, Allah tunjuk pada Nabi, ini dia. Pak kamu pun kena lempak dalam api. Walaupun dia seorang, dia tak ada jemaah. Nabi Ibrahim seorang lawan Namrud. Seorang. Mana ada jemaah. Tapi kerana mungkar, mesti dilawan walaupun seorang. Maka turun ayat ni. Kemudian Allah Isra' Mi'rajkan Nabi. Nabi pulang dengan semangat yang satu macam. Allah hiburkan, injek Nabi dengan semangat. Akhirnya berlakulah Bai'atul Aqabah. Pertama, Bai'atul Aqabah. Kedua, kemudian hijrah. Lepas daripada Isra' dan Mi'raj. Maka bila berlaku hijrah, Aus Khazraj membantu Nabi dan berlakulah apa yang kita baca. Peperangan demi peperangan yang memenangkan Islam sehingga Makkah dibebaskan daripada syirik. Maka kita akan lihat nanti bila Nabi Nuh mengadu, qala rabbi inna qaumi kazzabun. Ayat 117 kita baca dah tadi. Maka ia permulaan kepada doa Nabi Nuh. Nanti saya akan bawa bulan depan doa-doa daripada surah-surah yang lain. Doa Nabi Nuh juga. Pengaduan dia apabila kaumnya buat tak ketahuan kepada dia. InsyaAllah bulan depan kita akan tambah dengan beberapa ayat daripada beberapa surah untuk menguatkan hujah bila Nabi Nuh berdoa, Ya Rabbi
inna qaumi kadzabun, sesungguhnya kaumku mendustai aku. Maka saya akan bawa nanti beberapa surah tentang doa Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan pada malam ini ialah setiap benda baik pasti ada rintangan. Takkan mudah benda baik untuk ditegakkan. Mesti ada penentangnya, kerana itu adalah sunnah yang disusun oleh Allah. Soalnya di mana kita? Adakah bersama dengan orang yang membela kebenaran dan terpaksa menahan ujian, sabar banyak-banyak, atau kita senang lenang dengan wang, dengan harta, dengan jawatan, dengan kekuasaan, dengan kemewahan, tapi kita menjadi manusia yang menentang, benci kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri kita. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah merahmati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.